91,1 MHz UMS FM, Suara Kampus Lestari. Echo. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio UMS FM, Suara Kampus Lestari. Bersama saya DJ Safwan yang akan menemani anda dalam segmen Sembang Kampus. Oke, baiklah, segmen Kenali Bangsa di Sabah kita pada kali ini adalah mengenai bangsa Bugis. Namun, saya tidak akan bersendirian untuk mengupas perkara ini. Teruskan bersama saya di UMS FM, Suara Kampus Lestari. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, mari saya perkenalkan tetamu saya pada kali ini, yaitu Encik Nazrin bin Nirin. Encik Nazrin ini merupakan seorang mahasiswa yang sedang menuntut di Universiti Malaysia Sabah. Sedikit informasi mengenai beliau, Encik Nazrin merupakan bangsa Bugis asli yang mana ibu dan bapa beliau berbangsa Bugis. Bukan itu sahaja, Encik Nazrin juga bergiat aktif dalam mengikuti co-curriculum beliau iaitu dalam Angkatan Sukses. Baiklah, apa kabar Encik Nazrin? Alhamdulillah DJ Safwan, sehat sejahtera. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, boleh Encik Nazrin menjelaskan dari mana asal-usul bangsa Bugis ini? Okey, apa yang boleh saya katakan adalah bangsa Bugis Sabah adalah merujuk kepada individu yang dilahirkan daripada keturunan orang Bugis di sebelah bapaknya serta berketurunan Bugis juga di sebelah ibunya yang tinggal di Sabah. Ini adalah rangkuman daripada jumlah rakyat Indonesia berbangsa Bugis dan juga golongan bangsa Bugis yang telah menjadi sebahagian warga negara Malaysia di Sabah. Bugis terawal di Sabah, Bugis Sengkang Wajo yang datang ketika zaman British dan sebelum Sabah merdeka telah menjadi penduduk pribumi atau lebih dikenali sebagai native di negeri Sabah dengan berkahwin dengan wanita-wanita tempatan seperti suluk dan tidung. Mereka tidak sama seperti imigran berbangsa Cina bersama keluarga mereka dari tanah besar Cina. Mereka juga bukan rakyat Indonesia kerana mereka bukanlah warga negara Indonesia ketika berhijrah ke Tawau. Negara Indonesia belum wujud pada ketika itu, sebelum 1945 sehingga 1949. Realitinya juga menurut fakta, sebenarnya kesemua masyarakat Bugis Sengkang Wajo di Tawau kini telah pun bercampur keturunan mereka melalui perkahwinan dengan masyarakat Melayu lain seperti Tidung dan Suluk yang diiktiraf sebagai penduduk pribumi di Sabah, yang mana proses ini sudah berlaku lebih 100 tahun di Tawau. Baiklah Encik Nazrin, apa yang saya difahamkan, terdapat juga pendapat yang lain. Dalam pendapat itu mereka katakan majoriti Bugis yang ada di Sabah hari ini adalah bekas warga Indonesia dan anak cucu mereka iaitu Bugis yang berhijrah dari Indonesia seperti Bugis Bone, Enrekan, Pindrang, Harapang, Sinjai dan lain-lain. Tetapi kini sebagian besarnya telah mempunyai kewarganegaraan Malaysia khususnya di Tawau. Selain itu, berdasarkan dari rekod Jabatan Imigresen, sebanyak 70% warga negara Indonesia di Sabah juga adalah etnik Bugis. Umumnya, kewujudan mereka di Sabah secara meluas agak kemudian kerana telah bermastautin di sini selepas kewujudan negara Indonesia yang merdeka pada 17 Ogos 1945, iaitu tahun 1960, 1970-an dan kemuncaknya ketika 1980-an. Seterusnya berterusan hingga ke hari ini. Sebab utama rakyat Indonesia ini dahulunya sanggup datang sejauh ini ke Malaysia adalah atas sebab faktor ekonomi yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik di Malaysia berbanding di tanah air mereka. Itu betul Safwan. Terdapat juga sedikit masyarakat Melayu Tawau yang mempunyai darah Bugis, telah bercampur darah dan keturunan dengan Melayu lain melalui perkahwinan. Namun golongan orang-orang Melayu yang mempunyai darah Bugis ini tidaklah sama dengan golongan-golongan orang Bugis yang berketurunan Indonesia. Bugis berketurunan Indonesia adalah berbeza dengan masyarakat Melayu yang banyak di Tawau. Wujud daripada perkahwinan campur di kalangan suku-suku kaum Melayu seperti keturunan Suluk, Tidung, Iban, Muslim, Harap, Jawa, Banjar dan juga keturunan Bugis sendiri, khususnya Bugis Wajo itu sendiri. Ini kerana orang-orang Bugis asli dari Indonesia ini kurang gemar perkahwinan campur dengan masyarakat Melayu tempatan di Sabah. Sebaliknya mereka cenderung berkahwin dengan sesama sendiri di kalangan Bugis Indonesia dan hidup dengan mengamalkan cara hidup mereka sendiri iaitu adat resam dan budaya Bugis atau gaya hidup Indonesia. Mereka juga lebih suka bertutur dengan menggunakan bahasa Bugis dan menggunakan logat Bugis.
jika bertutur dalam bahasa Melayu. Okey, baik. Boleh Cik Nazrin terangkan bagaimana pula dari segi perkahwinan ni? Perkahwinan. Yalah kita tahu perkahwinan ni banyak budaya ataupun adat-adat yang diterapkan dan berbeza-beza dari segi banyak kaum. Boleh Cik Nazrin terangkan bagaimana pula dengan perkahwinan bangsa Bugis ni? Okey, begini. Suku kaum Bugis juga mempunyai adat perkahwinannya yang tersendiri. Adat upacara perkahwinan yang dijalankan oleh kaum Bugis di Sabah adalah sama seperti upacara perkahwinan di daerah Sulawesi Selatan Indonesia. Masyarakat Melayu yang beragama Islam akan mengadakan adat merisik dan meminang. Walau bagaimanapun, bagi kaum Bugis tiada adat untuk pertunangan. Hal ini kerana bagi mereka yang paling penting ialah hari pernikahan. Ibu bapa kaum Bugis beranggapan bahawa pertunangan boleh menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Hal ini juga timbul kerana tempoh pertunangan yang lama memungkinkan fitnah. Walaupun begitu, terdapat majlis yang menyerupai adat bertunang, tetapi masyarakat Bugis tidak menganggapnya sebagai adat bertunang. Di samping itu, penceraian adalah merupakan perkara yang paling tidak digemari oleh kaum tersebut. Selain itu, untuk undangan perkahwinan, bagi suku kaum Bugis, ini yang sudah menjadi kebiasaan untuk mengundang orang ramai menggunakan khidmat 2 orang wanita untuk memanggil. Memanggil merupakan cara yang menjadi kebiasaan kaum Bugis dengan membawa dulang berisi rokok atau gula-gula dibalut dengan kain. Walau pelbagai alternatif lain seperti jemputan melalui kemudahan teknologi komunikasi masa kini iaitu muka buku ataupun lebih dikenali sebagai Facebook, kad undangan memanggil masih diamalkan sehingga hari ini. Seperti yang saya katakan awal-awal tadi, majlis yang menyerupai adat bertunang ini digelar mapen rek doi, membawa maksud membawa antaran atau lebih mudah naik duit. Dalam majlis ini, pihak lelaki akan membawa wang antaran yang telah ditetapkan semasa meminang, yang mana hempa sama dengan adat perkahwinan Melayu. Sebilangan besar daripada keluarga pihak perempuan akan menerima kesemua wang antaran dan selebihnya hanya menerima sebahagian sahaja. Oleh yang demikian, semasa dulang hantaran diberikan ketika majlis pernikahan, dulang wang hantaran sekadar simbolik sahaja kerana wang hantaran telah pun diserahkan kepada pihak perempuan untuk menampung kos perbelanjaan majlis persandingan. Wah, menarik juga ya cerita perkahwinan bangsa Bugis ni Cik Nazrin. Benar Sapuan, kalau ndak diceritakan boleh buka meja kopi ni. Baiklah untuk pendengar UMS FM, teruskan bersama saya dan Encik Nazrin dalam mengupas lebih lanjut mengenai bangsa Bugis ini, semestinya hanya di UMS FM, Suara Kampus Lestari. UMS FM, Suara Kampus Lestari. Ya, anda masih bersama saya dan juga tetamu undangan kita dalam segmen Kenali Bangsa di Sabah, semestinya di UMS FM, Suara Kampus Lestari. Baiklah Encik Nazrin, wajarlah saya katakan kebanyakan penduduk bangsa Bugis yang menetap di bahagian Pantai Timur masih menitik beratkan tradisi dan makanan tradisional mereka. Boleh dikatakan dalam perayaan juga mereka menyediakan makanan tradisional mereka. Ya Sapuan, betul. Kami biasanya menyediakan berbagai juada makanan tradisi kami, antaranya seperti burasa, sanggar pepek, kapurung, bajek cang goreng, barongko, dan banyak lagi. Sebagai contoh, jika pendengar yang masih tidak mengetahui apa makanan itu, kita ambil mudah. Contohnya buras atau juga dikenali dengan nama burasa, merupakan hidangan tradisi suku kaum Bugis yang merupakan nasi yang dikukus bersama santan dan dibaluti dengan daun pisang nipah. Bentuk burasa ini adalah leper seperti lepat pisang, namun ia agak lebar dan agak besar. Bungkusan burasa akan diikat menggunakan tali agar ia tidak terbuka semasa kukusnya. Proses penyediaan burasa yang agak lama membolehkan burasa ini disimpan lebih lama. Makanan ini merupakan hidangan utama masyarakat Bugis menjelang Hari Raya Aidilfitri dan juga Aidiladha. Ya, itulah dia sedikit kupasan mengenai bangsa Bugis di Sabah
Terima kasih kepada tetamu undangan kita Encik Nazrin kerana bersama saya dalam segmen ini. Terima kasih juga kepada rakan pendengar UMS FM. Semoga kita berjumpa lagi di waktu yang sama bersama DJ Safwan dalam segmen Kenali Bangsa di Sabah. Semestinya hanya di UMS FM, Suara Kampus Lestari. Assalamualaikum.